Okay, good morning everyone. Welcome back again. Okay ya, hari ni kita sambung ya perbincangan kita tentang variasi selanjar dan variasi tak selanjar lah. Okay ya. So kita lihat apakah maksud variasi dulu. Okay ya, variasi. So variasi ialah perbezaan antara individu daripada spesies yang sama. Contohnya kita ambil satu spesies lah, okay ya, spesies manusia. Okay ya. Spesies manusia, semua manusia dia mempunyai perbezaan ciri di antara satu sama lain. Okey ya. Tak ada satu dua yang mempunyai ciri-ciri yang sama unless dia adalah kembar seiras lah. Okey ya. So semua daripada kita, even daripada ahli keluarga kita, semua mempunyai ciri-ciri yang berbeza. So terdapat dua jenis variasi. Yang pertama ialah variasi selanjar dan yang kedua ialah variasi tak selanjar. Kita lihat ya, apa itu variasi selanjar. So variasi selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan ciri yang tidak jelas ketara. Okey ya, yang tidak jelas ketara. Dia menunjukkan perbezaan ciri, okey ya, tetapi tidak jelas ketara antara individu dalam populasi yang sama. Contohnya kita boleh lihat ya. Contoh dari segi ketinggian, okey ya, ketinggian ataupun berat, okey ya. Dia akan mengikut taburan normal diskrit lah, di mana ketinggian dengan berat badan kita dengan spesies yang sama ya. Contohnya macam dengan kawan-kawan kita tidak mempunyai banyak perbezaan antara ketinggian dengan berat badan kita dengan mereka. Okey ya. So variasi selanjar, kuantiti dia boleh diukur, okey ya, kita boleh ukur, dan dia selalunya diwakili oleh graf taburan normal. Graf taburan normal, dan dia ditentukan oleh faktor genetik tetapi juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey ya. Okey, dia ditentukan oleh faktor genetik dan dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contoh yang pertama ialah berat badan. Okey ya, berat badan. Okey, kalau ibu bapa kita kurus, kemungkinan kita adalah kurus, tetapi berat badan kita boleh bertambah ya, disebabkan oleh faktor persekitaran jika nutrisi pemakanan yang tidak sihat. Okey ya. Pemakanan yang tidak sihat, pemakanan berlebihan ya, berlebihan boleh menyebabkan pertambahan berat badan. Pertambahan berat badan. Okey ya, so maknanya kalau ibu bapa kita kurus, tak semestinya kita pun kurus ya. Kalau kita makan lebih, berat badan kita pun akan bertambah. Yang kedua ialah warna kulit. Okey ya, warna kulit. Selalunya kita akan ikut ya kita punya induk ya, itu ibu bapa kita. Okey ya. Kalau ibu bapa kita cerah, berkulit cerah, kita pun akan berkulit cerah. Tetapi kecerahan kulit ni juga bergantung kepada pendedahan kita kepada cahaya matahari. Kalau kamu selalu melakukan aktiviti di bawah ataupun kamu terdedah kepada cahaya matahari dengan berlebihan, okey ya, terdedah kepada cahaya matahari, cahaya matahari ya, berlebihan, juga boleh menyebabkan warna kulit kita berubah menjadi lebih lebih bisa becomes darker lah. Okey ya. Lebih gelap. Okey ya. So warna kulit. So maknanya warna kulit tu dia memang ditentukan oleh faktor genetik, tetapi boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contohnya kalau kita terdedah kepada cahaya matahari dengan berlebihan, kulit kita boleh menjadi lebih gelap. Dan ini yang kita kata sebagai graf taburan normal. Taburan normal, di mana kita boleh ukur dia dan kamu akan dapat, ini yang kita kata graf sigmoid ya. Okey ya, graf taburan normal. Okey, so di mana perbezaan perbezaan dia tidak ketara lah antara individu yang sama. So kamu boleh lihat individu dia mempunyai ketinggian di antara 160 dengan 169 tu ialah normal. Maknanya ramai yang mempunyai ketinggian di antara julat 160 hingga 169.
Cuma hanya ada segelintir saja yang mempunyai ketinggian yang rendah dan segelintir mempunyai ketinggian yang terlalu tinggi. Okey, is that clear? Okey. Kita lihat next one. Okey, itu ialah tentang variasi selanjar. Okey ya. Boleh diukur, taburan normal ditentukan oleh faktor genetik dan dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey. Variasi yang kedua pula ialah variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar ni dia menunjukkan perbezaan ciri yang jelas ketara antara individu dalam populasi yang sama. Contohnya kumpulan darah. Kumpulan darah. Okey ya, contoh yang lebih sesuai kumpulan darah. Kumpulan darah kita adalah A, B, AB ataupun O. Maknanya sama ada kamu ada kumpulan darah A, B, AB ataupun O. Salah satu daripadanya. Tak ada perantaraan di antara mereka. Okey. Lihat next one. Variasi tak selanjar ditunjukkan oleh graf berbentuk diskrit. Dia kualitatif dan hanya ditentukan oleh faktor genetik. Dia tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey ya. Maknanya faktor persekitaran tidak boleh mengubah ya variasi yang ditunjukkan oleh kamu. Okey. So contohnya macam sama ada kamu boleh menggulung lidah ataupun tidak boleh menggulung lidah. Okey ya. Dan cap ibu jari, kelekapan cuping telinga sama ada dia cuping telinga dia bebas ataupun melekat. Okey ya. Ini cuping telinga dia bebas. Yang ni ialah melekat. Okey, dan contoh satu lagi ialah kumpulan darah. Sama ada you ada A, B, A atau AB ataupun O. So, dan graf ni selalunya diwakili oleh taburan diskrit. Ini ialah graf taburan diskrit. Graf taburan diskrit. Okey. Is that clear? Kita lihat next one. Okey ya, kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan variasi ya. So, saya sudah jelaskan tentang variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey ya, contoh-contoh dia. Okey, dan perbezaan umum dia. Kita lihat. So, kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi variasi. Okey ya. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi variasi. Okey ya, kita lihat. Dia ada dua faktor. Satu ialah faktor genetik. Satu lagi dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey ya, kita lihat yang pertama. Okey ya. Dia disebabkan oleh apa kita kata semasa proses meiosis. Okey ya, semasa proses meiosis. Masih ingat lagi pembahagian sel gamete ya. Pindah silang. Okey ya, pindah silang yang berlaku. Pindah silang iaitu proses pertukaran bahan genetik. Okey ya, proses pertukaran bahan genetik. Proses pertukaran bahan genetik menyebabkan variasi. Bahan genetik, okey ya, menghasilkan kombinasi genetik yang baru lah. Okey. Menghasilkan menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Kombinasi genetik yang baru. Itu yang masih kita bincangkan tentang meiosis ya. Kita kata sel anak yang dihasilkanlah berbeza di antara satu sama lain dan juga dengan induk. Itu satu contoh ya, di mana variasi di hasil faktor ya, di antara faktor yang menyebabkan variasi. Lagi satu ialah juga semasa proses meiosis, penyusunan kromosom secara bebas. Okey ya. Penyusunan kromosom secara bebas.
kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Okey ya. Ini semasa penyusunan kromosom di sata katulistiwa dan dia bergerak ke kutub bertentangan ya. Semua ni berlaku semasa proses meiosis. Sesemua faktor ni yang menyebabkan variasi. Kita lihat yang ketiga. Satu ialah semasa persenyawaan. Persenyawaan secara rawak. Okey ya, hari tu kita ada buat gambar ajar skema kan. Persenyawaan yang berlaku tu ialah secara rawak. Okey ya, menghasilkan kombinasi genotip yang berbeza ya. Okey. So kombi persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dengan gamet betina. Antara gamet jantan dan gamet betina. Okey ya. Menghasilkan apa kita kata zigot yang dengan genotip yang berbeza. Okey ya, menghasilkan zigot dengan genotip yang berbeza. Okey, next one, last one. Okey ya, nombor 4. Mutasi kromosom dan jin. Okey ya, mutasi kromosom dan jin. Okey ya, hasilkan fenotip baru. Okey ya, hasilkan fenotip baru. Okey ya. Ini ialah faktor-faktor ya yang menyebabkan faktor-faktor genetik yang menyebabkan apa kita kata variasi dalam sesuatu populasi. Proses pindah silang, penyusunan kromosom secara bebas, persenyawaan secara rawak dan juga mutasi kromosom dan jin ya. Ini semua menyebabkan apa kita kata variasi ya dari segi faktor genetik. Okey, kita bincangkan sedikit tentang faktor persekitaran pula. Okey, faktor persekitaran. Contoh faktor persekitaran. Okey ya, contoh faktor persekitaran. Okey ya, ialah contohnya pH. Okey ya, pH, cahaya matahari. Okey ya, suhu air. Iklim. Ini kita bincang secara umum ya, bukan dari segi populasi haiwan sahaja ya, secara umum melibatkan semua jenis organisma. Okey ya. Pemakanan. Okey ya. Contohnya lah, okey ya, saya ambil satu contoh populasi manusia. Okey, warna kulit. Saya ambil satu contoh warna kulit. Seperti yang saya terangkan tadi, kalau terdedah kepada cahaya matahari, so warna kulit dia lebih gelap. Berbanding dengan yang kurang terdedah kepada cahaya matahari. Okey ya. Berbanding dengan yang kurang terdedah kepada cahaya matahari. Okey. Okey, itu ialah satu contoh ya. Satu contoh
di mana faktor persekitaran mempengaruhi ciri populasi tersebut. Okey. Okey, kita lihat perbezaan pula di antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Sekejap ya. Okey, kita lihat perbezaan. Okey, apakah persamaan dia? Kita bezakan ya di antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Okey. Persamaan dia ialah dia menunjukkan perbezaan ciri. Dua-dua menunjukkan perbezaan ciri antara individu. Okey ya, dalam spesies yang sama. Dalam spesies yang sama. Okey ya. Dua-dua menunjukkan perbezaan lah dalam individu daripada spesies yang sama. Cuma satu tidak ketara, satu ketara lah. So perbezaan dia ialah tidak ketara. Ini perbezaan dia tidak ketara. Perbezaan tidak ketara. Dan ini perbezaan dia adalah jelas, nyata dan jelas. Perbezaan nyata dan jelas. Contoh variasi seperti yang saya nyatakan tadi, ketinggian, okey ya, berat badan, warna kulit. Okey. Yang ni contoh dia ialah kumpulan darah, jenis cap jari. Okey ya. Kemudian kebolehan menggulung lidah. Contohlah, okey ya, bagi beberapa contoh cukup. Kebolehan menggulung lidah. Okey, kita lihat contoh lain. Bentuk graf, yang ini taburan normal. Yang ini graf taburan diskrit. Saya tunjukkan tadi ya, taburan normal dengan taburan diskrit. Selalunya kalau taburan normal, sekejap ya. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Taburan ini adalah taburan diskrit. Okey, ini adalah taburan diskrit. Okey. Dan yang ini ialah taburan normal. Okey. Okey, we go down, scroll back again. Kita scroll back again. Kita lihat ya. Okey, last sekali. Faktor yang menyebabkan variasi. Okey, variasi selanjar dia ada dua, iaitu variasi selanjar ada dua, iaitu faktor genetik dan lagi satu ialah faktor persekitaran. Genetik dan persekitaran. Tetapi yang ini variasi tak selanjar hanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Okey. Okey, last sekali ialah kita lihat kepentingan variasi ya. Kita lihat kepentingan variasi satu lagi part. Okey ya. Kepentingan variasi. Okey, satu, dia membolehkan organisma. Okey, variasi ni penting ya, kerana dia boleh membolehkan organisma menyesuaikan diri. Okey ya, terhadap perubahan persekitaran. Okey, dia boleh menyesuaikan diri ya terhadap perubahan persekitaran. Okey ya, di mana
individu dia yang ciri yang berlainan atau berbeza dalam kumpulan majoriti ni, dia mampu bertahan dan menyesuaikan diri untuk kemandirian spesiesnya. Okey ya. Satu lagi kita lihat, next one. Membolehkan kita ya, variasi membolehkan kita okey ya, membezakan dan mengecam. Membeza dan mengecam. Membeza dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Okey ya, membeza dan mengecam, okey ya, setiap individu dalam spesies yang sama. Okey ya. Dalam spesies yang sama. Okey ya, kita senanglah kita nak membezakan ya, bila kita bagi tahu ciri-ciri mereka, ketinggian, berat badan, warna kulit, kita boleh membezakan ya antara satu individu dengan individu yang lain dalam spesies yang sama. Contohnya macam spesies manusia, mungkin ada yang berambut panjang, rambut kerenting, satu lagi tu rambut kerenting, pendek, kering dan sebagainya. Ciri-ciri yang berbeza, warna kulit yang berbeza. So kita boleh bezakan antara satu individu dengan individu yang berbeza. Okey ya. Yang ketiga, next one, membenarkan pemilihan semula jadi. Okey ya, membenarkan pemilihan semula jadi. Pemilihan semula jadi. Okey ya, iaitu organisma yang sesuai akan terus hidup dan organisma yang kurang sesuai akan pupuslah. So kalau dia boleh survive dalam keadaan tersebut, dia akan terus kemandirian spesiesnya, tetapi yang kurang sesuai dia akan pupus. Next one, organisma dalam penyamaran dapat melindungi diri. Okey ya. Membantu organisma dalam penyamaran. Okey ya, membantu organisma dalam penyamaran. Okey ya. Dan yang last sekali, dia meningkatkan nilai tambahan. So contohnya macam okey ya, variasi meningkatkan nilai tambahan sesuatu haiwan atau tumbuhan. Okey ya. Okey, haiwan dan tumbuhan. Okey ya. Juga meningkatkan nilai tambahan. Nilai tambah. Okey ya. Apa maksud dia ya? Contohnya macam disebab pembiakbakaan lah. Kita ambil satu contoh, pembiakbakaan. Proses pembiakbakaan, dia menghasilkan baka yang berkualiti tinggi. Okey, itu maksudnya. Okey ya. Menghasilkan baka yang berkualiti tinggi. Menghasilkan baka baru yang berkualiti tinggi. Kualiti tinggi. Okey. Okey, itu sahaja lesson untuk hari ini. So dengan ni kita dah habis bincang ya bab 5. So the next lesson kita akan start dengan bab baru lah. Okay, see you till then. Thank you.